Assalamualaikum dan selamat petang. Ada yang share device ke? Kalau ada share device bagi tahu ya. Saya track nama-nama korang guna Google ini. Sebab nanti kan tak ada kat dalam senarai attendance pula. Ada lagi ataupun kalau tak ada yang share, saya rasa dah belum lah. 20 orang pun juga. Semalam kita dah masuk 4.4 berkenaan dengan intermolecular forces. So saya pun dah ceritakan sedikit berkenaan apa itu dipole forces, apa itu London forces, and then macam mana nak bezakan pula hydrogen bond. Harapnya masih lagi ingat lah, H2 mesti bonded dengan FON dan dia ada forces kan dengan FON yang satu lagi. Semalam kita pun dah discuss soalan situ, harapnya boleh tahu. And then kita dah tengok berkenaan dengan faktor yang influencekan van der Waals forces, iaitu ada 3. Dia ada size, RMM, ada molecular shape dan juga molecular polarity. So hari ni kita nak masuk berkenaan faktor yang mempengaruhi hydrogen bonding pula. Sebelum ni kita tengok untuk faktor yang mempengaruhi van der Waals forces. Sekarang ni kita tengok untuk hydrogen bonding pula. So kita tengok untuk faktor mempengaruhi hydrogen bonding. So ada 2, iaitu electronegativity dan number of hydrogen bond. So first kita nak tengok efek hydrogen bond pada boiling point. Apa faktor yang akan mempengaruhi pada boiling point. Tengok pada boiling point punya efek sekiranya ada hydrogen bond dalam molekul tersebut. Kalau tengok kat graf ni, kita tengok yang bawah ni dulu lah, yang belah kanan yang bawah ni semua adalah, kalau perasan dia makin lama makin meningkat. Bila kita cross period ni, hydride lah kita panggil, di mana S awak, sulfur awak kita bondkan dengan H, macam contoh HCl, lepas tu kepada HBr, lepas tu HI, and then PH3 kepada ASH3, lepas tu SBH3. Dia across period yang ni. So bila across period, dia punya hydrides awak dia akan makin meningkatlah boiling point. Kenapa? Disebabkan van der Waals forces. Sebab diorang ni semua ni adalah polar molekul dan dia hanya ada van der Waals forces, iaitu lagi tepat dipole forces lah. Dan juga depends lah, tengoklah sama ada dia ada dipole forces ataupun London forces. Tapi kita nak tengok pada sebabkan dia increase dia punya molecular size ataupun molar mass, dia increase bila kita across period. Ingat, bila kita across period, dia punya RMM pun akan bertambah. So ingat balik, bila RMM bertambah, RMM makin tinggi, punya van der Waals forces pun akan makin kuat sebab dia directly proportional dengan van der Waals forces. Itu settle lah, tak ada masalah. Tapi bezanya adalah pada 3 orang ni, nampak? H2O, HF dengan NH3. Tiba-tiba diorang ni boiling point dia sangat-sangat tinggi lah compare dengan the rest of yang lain ni. Dia kata for hydrides except NH3, H2O dengan HF. Kita nak tengoklah kenapa. Kalau case macam ni, kita tengok pada electronegativity. Ingat balik, sekiranya atom tu dia punya electronegativity lagi tinggi, dia punya polarity pun akan lagi tinggi, menyebabkan forces akan lagi kuat. So dalam case H2O, HF dengan NH3 memang sasar, kalau saya ingatkan balik, F memang paling tinggi lah dia punya electronegativity punya atom. So secara logiknya sepatutnya HF, secara logiknya sepatutnya HF polarity awak akan makin tinggi lah compare dengan H2O dengan NH3, betul? Sebabkan F awak ni sekarang electronegativity paling tinggi. Patutnya polarity pun makin tinggi. So menyebabkan sepatutnya secara general, yang awak fikir secara general, awak punya hydrogen bond pun
akan makin kuat lah bila polariti dia meningkat. Sepatutnya. Okey, tapi masalahnya sekarang bila tengok pada keadaan boiling point ni, awak punya H2O sekarang paling tinggi. Ada pula. Kiranya patutnya bila HF hydrogen bond lagi kuat, sepatutnya HF dia mempunyai boiling point yang paling tinggi. Tapi tidak, sebaliknya. Awak tengok dekat di graf ni, H2O sebenarnya lagi tinggi. HF yang paling rendah sikit daripada H2O. Pula dah kenapa? So bila susunan dalam bentuk graf ni, H2O lagi tinggi boiling point, HF lagi kedua, and then paling rendah boiling point adalah NH3. Tapi mengikut polariti pula, strength of hydrogen bond secara polaritinya, tadi saya dah bagi tahu dah, secara polaritinya bila elektronegativiti lagi tinggi, polariti pun lagi tinggi lah. Okey, tengok keadaan ni, memang tadi dah HF patutnya lagi kuat daripada H2O. Ni kenapa? Pertanyaannya why? Kenapa? Patutnya bila polariti dia makin tinggi, makin kuatlah. Betul lah kata strength of hydrogen bond proportional dengan polariti. Patutnya HF dia punya hydrogen bond lagi kuat. Sepatutnya. Tapi bila niat balik lagi kuat hydrogen bond, lagi banyak tenaga diperlukan untuk nak overcomekan hydrogen bonding. Sebab tu boiling point sepatutnya lagi tinggi. Tapi tidak case untuk H2O dengan HF. Okay, nak tengok pula kenapa. Kenapa? Sebabnya bilangan. Bilangan hydrogen bond yang boleh H2O dan juga HF boleh buat. Beza. Kalau seorang boleh buat 2, seorang boleh buat sampai 4 hydrogen bond. Ingat dia forces antara molekul. So bezakan. So kalau contoh seorang tu ada 2 saja buat hydrogen bond, seorang lagi sampai 4 hydrogen bond. Confirm lah orang yang boleh form 4 hydrogen bond tu, dia perlukan lagi banyak tenaga untuk nak overcome 4 tadi. Awak punya hydrogen bond compare dengan yang ada 2 sahaja hydrogen bond. Okay, cakap pun kena tunjuk pada lukisan. Contoh H2O dengan HF. Okay, tengok ni. H2O, ni molekul H2O. So H2O yang tengah-tengah ni, awak perasan dia boleh buat sampai hingga 4 hydrogen bond. Kiranya more than 2. So 4 hydrogen bond yang boleh dibuat. Compare dengan HF. HF tengok dia hanya boleh buat 1, 2 saja hydrogen bond. Sebabkan tu H2O even though dia punya strength tu lagi rendah sikit daripada HF, tapi disebabkan H2O dia boleh buat lagi banyak hydrogen bond. So lagi banyak hydrogen bond, lagi banyak tenaga perlukan untuk nak overcomekan banyak. Yelah macam nak macam nak potong tali, lagi senang nak potong 2 ke nak potong sampai 4. Itulah kisahnya. So dia kata even though H is more electronegativity atom, negatif punya atom, tapi H2O ada higher boiling points disebabkan H2O boleh form hydrogen bond. Ni awak kena tahu. Dia boleh buat banyak hydrogen bond compared to HF. So does more hydrogen bond need to be broken for H2O. Perbezaannya. Tapi kalau case untuk HF dengan NH3, tengok kalau boiling point macam ni, salah. Ni kecil. Okay. Ni. Okay. So kalau case HF dengan NH3, memanglah HF akan lagi tinggilah boiling point. Itu pula disebabkan elektronegatif punya atom. Okay, kalau H2O dengan HF, dia berkenaan dengan number of hydrogen bond yang awak boleh form. Tapi antara HF dengan NH3 dia berkenaan dengan elektronegativity. Siapa lagi tinggi elektronegativity-nya? Maksudnya polariti lah. So memang sasar HF memang lagi tinggi elektronegativity. So memang sasar lagi kuat daripada NH3. So bezakan reason dia kenapa. Ni yang selalu soalan boleh tanya ni. Soalan selalu tanya jugalah kenapa H2O dia punya boiling point lagi tinggi. So kena tahu reason dia sebab dia boleh buat more hydrogen bond compared to HF. Okay, itu untuk boiling point. Kita nak tengok if ni contoh lain lah.
kita semestinya water HF dengan NH3 je boleh buat hydrogen bond. Awak punya alkohol pun boleh buat alkohol yang ada OH, yang ada OH ataupun yang ada NH ni boleh buat hydrogen bond. Masing-masing boleh buat hydrogen bond. Ya. Madam, yang slide tadi, yang lukisan dia tu, lone pair dengan bonding pair boleh bertindih? Lone pair dengan bonding pair boleh bertindih? Yang lukisan yang NH3. Mana ada bertindih? Ni yang kan dia sambung. Yang tu. Yang ni? Atasnya. Yang ni ke? Tak adalah. Lukisan je. Dia tak adalah bersambung. Dia masih lagi. Tapi kalau lukis kalau boleh lone pair ni janganlah dekat bonding tu. Macam gitu. Okay. Tapi dia kalau contoh yang H2O dengan satu lagi H ni memang awak akan bond pada lone pair lah. Ada forces dengan partially negatif daripada elektron, sebab elektron kan lone pair kan elektron. So dia ada forces between negative and dengan positive end daripada H tu. Tapi bila lukis, contoh kalau kena lukis NH3 ataupun H2O, pastikan lone pair tu tak adalah macam ni tadi Terima kasih Ainul. Panggil Ainul ke panggil Madia? Mana-mana madam nak boleh. Okay, so ni contoh. So boleh ingatlah alkohol pun ada boleh buat hydrogen bond ni dikomparekan dengan similar molecular weight. Semua kalau perasan dia punya molecular weight sama. Cumanya diorang ni mempunyai forces yang berlainan. Ni dipole forces. Ni polar je lah, which is dua-dua polar. Cuma seorang ni ada dipole. Seorang ni boleh buat hydrogen bond sebab alkohol. Ni pun sama, hanya dipole forces saja. Okay, yang ni pun sama, N awak ada dipole forces saja, dia tak boleh buat hydrogen bond. Ni contoh organic compound. So kena ingat juga alkohol dan juga carboxylic acid. Ni alkohol yang ada OH ataupun yang ada COOH. Diorang ni pun boleh buat hydrogen bond. Kita kena tahu jugalah. Okay, soalan boleh tanya macam ni. Dia kasih propane berapa, diameter ether berapa, etanol berapa, dia punya boiling point. Dia sudah explain lah kenapa. So kita kena tahulah propane ni adalah C3H8, ni C2H6O, yang ni C2H2, H6 jugalah O. Tapi sebenarnya kalau tu C2H5OH sebab dia alkohol kan. Okay, so sebenarnya kalau tengok, kalau awak kira RMM dia adalah lebih kurang sama saja, comparable molar mass. Tapi kenapa beza dia punya boiling point? Disebabkan dia punya forces lah. Ni propane ni memang sasa non-polar molecule. So non-polar hanya boleh buat London forces sahaja. Memang paling lemah bila case comparable molar mass. Okay, kalau diameter ether dengan etanol, kenapa dia masih lagi polar, tapi dia cuma boleh buat dipole forces sahaja. Kalau ni pun polar tapi cuma dia ada ekstra, iaitu dia boleh buat hydrogen bond. So memang sasa hydrogen bond lagi kuat daripada dipole forces, lagi kuat juga daripada London forces. Lagi forces paling lemah dia punya forces. So soalan boleh tanya, explain. So kena cakaplah satu-satu ada forces apa, and then bagi tahu etanol dia ada hydrogen bond which is lagi kuat daripada dipole dan juga London force. Sebab tu more energy needed to overcome awak punya etanol. So lagi banyak tenaga, lagi tinggilah boiling point. Ataupun soalan boleh susun, sila susun, dia bagilah 3 molekul ke, sila susun ikut boiling point. So nak susun tu kena tahulah juga setiap forces tu apa. Tak bolehlah main sebarangannya susun. Okay, so itu berkenaan dengan boiling point. Okay, sekarang kita nak tengok efek hydrogen bond pada solubility. So solubility adalah berkenaan dengan larut.
So kita nak tengok larut dia dalam air. So secara generalnya bila molekul tersebut boleh larut dalam air, maksudnya dia boleh form hydrogen bond dengan water. So sekiranya molekul tu nak larut dalam air, dia mesti boleh form hydrogen bond with water. Itu syarat dia. So kita tengok contoh NH3 ni lah. NH3 dia boleh form hydrogen bond dengan water. So dia boleh larut dalam air, soluble in water. Larut, soluble Okay, soluble in water. Sebab dia boleh form hydrogen bond. Soalan pun bertanya, kenapa molekul ni boleh larut dalam air? Kena tahulah dia boleh form hydrogen bond. So tiba soalan, okey sila tunjukkan ataupun illustratekan hydrogen bond dengan air tersebut. So kena lukislah macam ni. Tak kisahlah lukisan NH awak macam mana, nak lukis geometri ke ataupun sekadar macam lukis structure, tapi pastikan garis putus-putus lah yang menunjukkan awak punya forces. Ni adalah hydrogen bond tadi. So tunjuklah dengan water. So tengokkan contoh lain. Contoh etanol tadi, etanol boleh larut dalam air sebab dia boleh form hydrogen bond dengan air. Contoh lain carbonyl group, nanti awak akan jumpalah benda-benda etanol, carboxylic acid ni, amonia lah, apa benda ni semua mostly akan jumpa pada semester 2 organik. So carboxylic acid pun dia boleh larut dalam air sebab dia boleh bonding, boleh buat hydrogen bonding dengan air. Okey. Tapi dia punya kelarutan dia akan bergantung pada molar mass dia. Okey, kelarutan dia sama ada dia very soluble ataupun slightly soluble ataupun insoluble in water, dia bergantung kepada dia punya molar mass. So contoh metanol, butanol dengan oktanol. Itu dia very soluble in water, slightly soluble in water, very insoluble in water. Okay, kenapa? Kita tengok pada part yang tidak larut. Ni kita panggil part yang tidak larut ni kita panggil sebagai part hydrophobic area. Hydrophobic, kawasan yang tak larut dengan air. So kalau tengok kawasan yang hydrophobic area ni makin lama makin besar. Yang kawasan larut ni ciput je. Nampak tak ciput di sini je yang larut. Ni tak larut. Yang ni je larut. So sasahlah yang tak larut tu akan lebih mendominasi. Sebab tu dia bagi susah kita, lagi susah lah nak larut dalam air. Comparekan dengan metanol. Metanol senang nak soluble dalam air sebab kawasan hydrophobic area dia yang tak larut tu sedikit kecil sahaja dia punya pembukaan area dia. So kita depends, kelarutan ni depends pada dia punya molar mass. Lagi besar molar mass, lagi rendahlah awak punya solubility tersebut. Maksudnya awak boleh buat rumusan kat sini. Dia inversely proportional dengan RMM. So hydrophobic area. So bila lagi besar hydrophobic area, lagi rendahlah awak punya solubility tersebut. Kita contoh lain benzoic acid dengan acetic acid. Benzoic acid ni punya kawasan hydrophobic area tu lagi besar lah. Sebab tu dia tak larut dalam air, insoluble in water. So ini berkenaan dengan solubility. Kita tengok pula effect hydrogen bond in berkenaan dengan ice. Okay. Density of water compare dengan ice. Okay, so far tadi okey ke? Ada nak ulang balik ke tadi solubility dengan boiling point? Tak ada tu yang tu. Okey. Ulang balik tadi lah. Kiranya kalau boiling point, awak kena tahu H2O dengan HF. Kenapa boiling point untuk H2O lagi tinggi? Apa reason dia? And then kalau solubility, dia punya effect dia, apa dia punya faktor yang mempengaruhi solubility. Okay, yang ketiga, effect hydrogen bond pada ice. Okay, so ice, bila awak beli air ais kosong pun, awak punya ais tu akan timbul ke tenggelam ke timbul? Of course dah timbul betul ais tu dekat dalam air. Okay, kenapa? Kenapa? Disebabkan oleh liquid dia
lagi tinggi density daripada ais. Ais awak dia punya solid, pada solid. Pada ais tu ada solid, patutnya solid tenggelam. Tapi dalam kes ni solid awak timbul untuk air. Soalan pertanyaannya kenapa macam tu? Sebabkan dia punya ada lower density. Kenapa boleh dia punya density dia rendah daripada dia punya liquid ataupun air tersebut? Kenapa pertanyaan di situ? Tu yang contohnya polar bear tu boleh di atas ais pula. Ais tu pula terapung atas air dia tu. Kenapa? Sebabkan ni, kalau nampak bila ais menjadi solid, dia akan membentuk macam hexagon macam ni. Dia akan bentuk macam hexagon. So kalau perasan sebenarnya ni adalah O, ni adalah O, ni adalah O. Warna putih tu O. Yang putih tu H, yang putih tu H, yang merah ni adalah O. Okay, so kalau perasan warna kuning tu, kalau perasan yang sini lah lagi nampak. So kalau perasan kuning tu ada 4 hidrogen bond tadi. Ni sebenarnya hidrogen bond lah. Kuning ni semuanya hidrogen bond lah. So bila dia jadi solid, dia akan form crystal lattice di mana dia akan buat 4 hidrogen bond dengan betul-betulnya secara rigidnya dia akan bentukkan satu structure. Memang dia akan form 4 hydrogen bond pun, tapi dalam kes menjadi ais dia lagi akan, kiranya dia punya structure tu akan lagi freeze, maksudnya dia akan lagi tegak. Macam nak cakap maksudnya dia akan menjadi tegak, memberikan ruang hexagon macam ni. Okay, dia memberi, kita panggil sebagai open structure. Dia memberi satu structure open ataupun satu volume ataupun satu space dalam ni, dalam punya ais tu. So menyebabkan ais awak density tak akan lagi rendah sebab ada volume dalam ais tersebut. Okay, nak explain tadi kenapa H2O untuk solid lagi kurang dia punya density daripada liquid, disebabkan dia akan bonded secara tetrahedrally dengan 4 H2O yang lain. Tengok balik gambar rajah tadi saya tunjuk. Tadi kan tunjuk ni ada 4 hydrogen bond. So dia bonded ni kalau perasan bentuk dia secara tetrahedral. So bila water menjadi ais, dia akan bonded secara tetrahedrally dengan 4, 1, 2, 3, 4 hydrogen bond yang lain. Dia akan bond secara tetrahedrally dengan 4 water yang lain untuk form hydrogen bonding lah. Okay, itu yang point yang pertama. So bila dia buat macam tu yang tadi dia memberi satu open structure. Dia akan spread out their maximum distance forming an open structure. So open structure ni lah yang akan memberikan satu space dan memberikan larger volume. Dia akan memberi space dan memberi volume yang sangat besar lah. So volume menyebabkan bila ada volume besar, awak ingat awak fikirkan macam balon lah, tengah-tengah tu macam ada udara. Sebab tu dia punya density dia akan lagi rendah daripada dia punya liquid. So sebab ni dia akan buat satu open structure macam tu. Okay, so tu yang ni sekadar maklumat tambahan je kenapa snowflake ada 6 side. Sebabkan bila dia jadi dalam bentuk solid, dia akan form secara hexagon lah. Sebab tu dia ada 6 point. Sebab kata as more molecule freeze, the snowflake becomes 6-pointed crystal. Bentuk dia kalau siapa boleh tengok, dapat tengok salji, tengoklah dia punya snowflake, memang bentuk dia lebih kurang mesti ada 6 point kat situ. Tapi cuma bentuk dia akan berbeza-beza lah. Itu sekadar maklumat tambahan dia. Ni kena ingat je lah. Untuk bila ice less dense than water. Itu saja. So ada 3 faktor yang efek pada hydrogen bond. Pertama boiling point. So boiling point awak kena tengok H2O dengan HF. Yang kedua pasal solubility. So solubility you need to know sekiranya dia punya faktor yang mempengaruhi solubility lah, di mana berkenaan dengan RMM. Dan last one, kenapa ice lagi dense daripada dia punya liquid, sebabkan 4 explanation ni lah. Tetrahedrally bonded dengan 4 H2O yang lain akan form open structure
open structure tu akan memberi space dan juga laju volume, sebab itulah dia punya density dia akan berkurang. Ni mostly baca je juga ni. Okay, Safa boleh ke? Sebabkan bila density tinggi, ni daripada formula dia tu lah. Bila volume awak tinggi, density awak akan lagi rendah. Dia macam gitu. Sebab itulah dia akan float atas air, di dalam air. Okay, so hari tu semalam tak sempat lagi nak explain, nak bincang dengan soalan tutorial ni. Okay, tanya explain kenapa ICL lagi tinggi daripada BR2. Kenapa? Apa beza ICL dengan BR2 ni? Saya nak explain. Ada yang nak try buat? Tak ada? Tak ada. Tak ada? Tak ada try buat? Oh, jawapan awak tak ada try buat. Sabar je lah. Okay, saya ingat balik kenapa dia boleh tinggi ICL dengan BR2. Saya ingat balik saya ada bagi tahu macam mana kita nak tentukan. First, kira dulu RMM. Adakah dia comparable? Adakah seorang lagi besar, seorang lagi kecil? Kira dulu RMM sekarang. Sekarang. RMM untuk BR2 berapa? RMM untuk BR2 berapa? RMM untuk ICL berapa? Berapa? Tak ada siapa yang kira ke? Semua orang duk melanguk tengok saya ni je ke? Encik Madam. Tak apa, sabar-sabar. Nanti kita masuk chapter 5. Chapter 5 nanti banyak kira-kira. Siaplah korang kalau kalkulator dah hilang. Boleh lah pula kalkulator hilang sebab matematik ada lagi. Berapa BR2? Google je lah. Tak pun kalau 160. 160. ICL? $162. 162, yes. Okay, kalau tengok dia punya RMM, terima kasih. Okay, kalau tengok pada RMM, kita boleh anggap dia sebagai comparable molar mass. Kenapa? Sebab nilai dia lebih kurang, beza 2 je pun. So kita boleh anggap dia punya molecular weight lebih kurang sama. Kita panggil sebagai comparable molar mass. So sebab tu kita boleh tengok molar mass lah. Kita tengok pada reason yang seterusnya. Nak tengok shape ke? Kalau shape pula tak boleh pula sebab ICL bentuk dia macam tu. BR2 pun memang macam tu, sama, linear, dua-dua linear. Shape tak boleh terima pula. Okay, so reason yang seterusnya kita tengok pada dia punya, baru tengok dia punya polarity. So dari situ kita tahu, kita kena pastilah ICL awak adalah polar. Bagi jawapan je lah. So BR2 sebabkan dia dua atom yang sama, so akan jadi non-polar molecule. Masing-masing macam tu. So di situ dah dia memang comparable molar mass, shape dia pun lebih kurang sama, tapi polarity dia berbeza, di mana polar dia akan ada dipole-dipole forces. Kalau non-polar hanya ada London forces. So memang sah-sahlah dipole-dipole forces lagi kuat comparekan dengan comparekan dengan London forces. Sebabkan tu dia perlukan more energy needed to overcome awak punya dipole-dipole. Needed to overcome awak punya dipole-dipole forces tadi. Sebabkan itulah boiling point dia tinggi untuk ICL. So ini dia punya flow. Awak first kena dapatkan
molar mass lah sebenarnya. Nak tahu dia comparable sama ataupun memang berbeza. Okay, so kalau B, I2 dengan BR2, BR2 dah kira dah 160. I I2 itu berapa? 254. Apa? 254. 254. Kerana yang ni pula tak boleh nak kata comparable sebab memang sasah 100 lebih dia punya perbezaan. So kat sini kita boleh kena pasti RMM untuk I tu lagi tinggi daripada BR2. Dan tengok pula diorang ni memang sasar dua ni both adalah non-polar molecule. Ingat balik bila non-polar molecule hanya ada London forces sahaja. Tapi disebabkan RMM tidak sama, RMM untuk I2 dia lagi besar. So kita boleh bagi tahu kat situ, ingat balik RMM dia berkadar langsung directly proportional dengan awak punya London force lagi besar, RMM lagi kuatlah punya London force. Sebabkan itulah awak punya I2 dia punya boiling point dia lagi tinggi. Sebab itulah dia punya statement tu. Disebabkan RMM I2 lagi besar. So dia punya London force akan lagi kuat disebabkan RMM dia besar. So dia punya London force akan lagi kuat compare dengan BR2. Sebabkan tu boiling point dia tinggi. Okay, yang C dia tanya kenapa molar mass dia lebih kurang sama. Dia bagi tahu dah comparable molar mass tapi different boiling point. So kalau ingat balik ni adalah yang ni etanol. So etanol memang sasar kita boleh buat hydrogen bond. Kalau methyl ether tadi sebenarnya dalam nota dah ada, dia hanya boleh buat forces dipole forces sahaja between them. So sebabkan tu memang sasarlah hydrogen bond lagi kuat daripada dipole forces, dan sebabkan tu untuk metanol pula. So untuk etanol dia punya boiling point akan lagi tinggi. Ni sebab tu kena pastilah. Jadi dah bagi tahu dah molar mass dia memang comparable, which is sama, lebih kurang sama. So kita tengok pada dia punya forces dia ada apa. Diorang ni dua-dua ni polar. Tapi nak kena tahu forces dia ada apa. So orang ni boleh buat hydrogen bond yang memang sasar lagi kuat daripada dipole forces. Okey, sekarang D. Yang D ni lebih lagi saya nak bincang. Dia tanya kenapa water even though dia punya molar mass dia 18 sahaja tapi dia punya temperature dia sangat tinggi compare dengan etanol. So dua-dua ni masing-masing boleh buat hydrogen bond kan? Sebab water memang hydrogen bond. Etanol pun tadi baru kita bagi tahu dia boleh buat hydrogen bond juga. Tapi kenapa dia punya boiling point dia berbeza? Anyone? Nak bagi jawapan kenapa? Baru tadi ada bincang. Tak ada? Kenapa? Diorang ni masing-masing memang boleh buat hydrogen bond. Cumanya kenapa H2O lagi tinggi boiling point dia compare dengan etanol? Apa perbezaan hydrogen bond dia? Tak ada siapa nak jawab. Menunggu korang macam bulan jatuh ke riba. Okey, dia berkenaan dengan bilangan hydrogen bond yang boleh dibuat oleh molekul tersebut. So yang kita tengok pada number of hydrogen bond. Ingat balik tadi baru je masuk, awak punya H2O boleh buat sehingga 4 hydrogen bond. Kalau etanol dia hanya boleh buat satu je hydrogen bond. Walaupun diorang masing-masing hydrogen bond dan masing-masing kalau ikutkan molecular mass dia tidak adalah memang tak sama, which is seorang tu lagi tinggi, tapi disebabkan bilangan hydrogen bond yang boleh dibuat oleh water.
Ingat balik, sekiranya lagi banyak hydrogen bond dibuat, lagi banyak tenaga diperlukan, lagi tinggilah dia punya boiling point. So untuk D tentang bilangan hydrogen bond. Ni. So sila take note, ingatkan balik lah untuk yang reason dia. So benda pertama yang memang awak kena kira dulu lah, molar mass dia comparable ke ataupun tidak. Kalau tidak, kita cerita pasal dia polariti ke non-polar dia berkenaan dengan siapa lagi kuat. Ingat bila RM lagi tinggi, lagi kuat dia punya forces. Kalau comparable, baru tengok pasal shape ataupun tengok pada keadaan polariti dia tersebut. Okay, so itu soalan nombor 2 dengan 3. Tengok soalan nombor 4. Soalan nombor 4 yang A dia sudah illustratekan hydrogen bond between water molecule. So yang A tu boleh lukis. Oh, ada dua hydrogen, ada dua lone pairs, satu lagi water molecule. Kita nak tunjukkan hydrogen bond dengan water molecule. So buatlah garis putus-putus. Yang ni nak menunjukkan hydrogen bond. Okey, buatlah juga molekul yang sama. Ada hydrogen bond yang lain pula. Buatlah sekurang-kurangnya 3 lah molekul hydrogen bond tersebut. Tak naklah buat satu je. Try lah buat banyak sikit. So ni adalah hydrogen bond juga. Gitu. Ingat garis putus-putus ni nak menunjukkan nak punya forces. Okay, yang B, tengok balik nota lah. Ni tak payah, tak payah provide illustration, tak payah. Just tengok balik nota, kenapa ice less than water yang 4 point tadi. Bonded secara tetrahedrally dengan 4 H2O yang lain. Yang kedua menyebabkan forming open structure. Yang ketiga, dia akan memberi space dan juga di mana space tu ada larger volume. Larger volume, rendahlah awak punya density. So 4 point tadi ya, tengok balik nota. Itu dia punya explain kenapa ice is less than water. Okay, ada apa nak tanya setakat tu?